Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, cikgu akan sambung hari ini dengan subtopik kita seterusnya iaitu gabungan. Okey, cikgu dah terangkan sikit beza antara pilih atur dan gabungan, di mana pilih atur kita pakai NPR tapi gabungan kita pakai NCR, combine, C for combine. Okey. So, katakan dalam petak merah ni kata anda mempunyai rakan bernama Akif, Wong dan Shelby. Anda diminta untuk memilih 2 daripada 3 orang rakan anda untuk menyertai satu aktiviti berkayak. Berapa cara anda boleh membuat pilihan itu? So, dia nak pilih 2 je daripada 3 orang. Okey. So, maksudnya boleh nak pilih dari 3 lah pilihan, Akif, Wong dengan Shelby. Okey, kalau first kali dia pilih Akif, okey, untuk pilihan yang kedua tu sama ada dia boleh pilih Wong atau Shelby. So, pilihan yang ada adalah Akif Wong dan betul Akif Shelby. So, kalau dia pilih Wong dulu, dia boleh pilih lepas tu Akif ataupun Shelby. Kalau dia pilih Shelby, dia boleh pilih Akif ataupun Wong. So, 2 orang saja. So, kalau kita nampak kat sini, pilihan kita ada 6. Akif Wong, Akif Shelby, Wong Akif, Wong Shelby, Shelby Akif, Shelby Wong. Okey, ini kemungkinan yang ada. Tapi macam cikgu cakap dulu, bila kita buat pilih atur, kita mementingkan susunan. Tapi bila kita gabungan ni, dia tak pentingkan susunan. Maksudnya dia tak pentingkan susunan tu. Maksudnya bila dia Akif Wong, dia sama je kalau Wong Akif, 2 benda yang sama. Okey. Lepas tu kalau dia Akif Shelby, kalau Shelby Akif pun benda yang sama. Dia tak pentingkan susunan. Kalau dia Wong Shelby, Shelby Wong benda yang sama. So kalau ikut gabungan, kita ada 3 sahaja. 3 sahaja cara pemilihan berdasarkan kalau kita nak tulis gabungan. Sebab macam tadilah, Akif Wong sama dengan Wong Akif, Akif Shelby sama dengan Shelby Akif, Wong Shelby sama dengan Shelby Wong. Orang yang sama, benda yang sama. So, apabila satu objek daripada satu set dibuat tanpa mengambil kira susunan, ini kita panggil gabungan. Yang itulah kita nak buat hari ini. Okay, latihan kediri 4.6. Nyatakan sama ada situasi yang berikut melibatkan pilih atur atau gabungan. Jelaskan. Sebuah syarikat stesen televisyen menawarkan kepada pelanggan untuk memilih 7 saluran daripada 18 saluran. Okey. So, dia nak pilih saluran je. Dia tak nak ikut susunan pun. So, kita ada 18. Pilih 7 kan. Nak 18. Bukan P, C. Sebab kita payah pentingkan susunan. 18, C, 7. Okey. Yang ni kita boleh guna kalkulator kan. 18, C, 7 kan. Kalau dia suka. Okey, mana kalkulator cikgu? Okey. Sekejap. Okey, kalkulator 18C7. Kita boleh ambil 18 shift bahagi Kalau kalkulator hitam awak pun shift bahagi 18C7. So, tekan sama dengan dapat 3128. So, dia ada rumus juga. Tapi kalau kita nak pakai direct calculator pun boleh. Macam tu lah. Kalau nak tanya bilangan tu Okey. Okey, kemudian seterusnya. Okay, cikgu tutup ni jap. Okey. Seterusnya, kalau kita tengok contoh 14. Okey, pasukan silat SMK Sari Baru terdiri daripada 8 orang murid. 2 orang murid akan dipilih untuk menjadi wakil pasukan dan satu persembahan silat. Tentukan bilangan cara memilih 2 orang murid tersebut. Okey, so dia ada 8 orang murid. Dia nak pilih 2 sahaja. Kan? Dia tak ada syarat lain dah. Bila kita pilih murid macam ni, kita tak payah susun dia. Kita susun kalau nak bergambar ke apa kan. Tapi kalau kita pilih dia tak susun. So, boleh terus tekan kalkulator 8C2. Ataupun masuk dalam formula. Formula dia untuk NCR ni. Ni. Formula dia. NPR bahagi R. Sebab dia berulang tu kan, secaman tu apa. NPR bahagi R sama dengan N factorial, R factorial, N to R factorial. Tapi kalau just nak masuk kalkulator yang ni, pakai kalkulator terus pun tak apa. Dapat je sama je jawapan.
Dapat kena tahu jugalah macam mana rumus ni. Tapi setakat yang ni 8C2, awak tengah kalkulator, macam cikgu ambil 8C2, 8C2 shift C2, okey, lepas tu sama dengan calculation 8C2, okey, sama dengan 28. Tu dapat 28 jawapan kan. Lepas masuk formula dia tu lah. Okey, kemudian contoh 15. Dalam sebuah kelab, 3 orang jawatankuasa perlu dipilih daripada 10 orang calon. Cari bilangan cara pemilihan jawatankuasa tersebut boleh dilakukan. So, nak pilih je. Dia tak nak susun pun. So, kita ambil je 10 daripada keseluruhan. Kita nak pilih 3. Awak ingat nombor yang duduk kat bawah ni akan selalu lebih kecil daripada yang atas. 3 lebih kecil daripada 10. 2 lebih kecil daripada 8. So, kita masuk kalkulator je. Tekan kalkulator, dapatlah 120. Okey, 16. Cari bilangan cara segitiga dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah heksagon. Segitiga ni ada 3 bucu. Heksagon ni ada 6 bucu. So, nak buat bilangan segitiga dia, ambil 6, C 3 sahaja. So, dapatlah 20. Okey. Okey, nanti yang nombor 1. Terdapat 12 orang pemain dalam pasukan bola baling sekolah. Tentukan bilangan cara seorang pelatih boleh memilih 5 orang pemain. Okey. So, A nak pilih sebagai penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3 dan pertahanan 1, pertahanan 2. Okey, awak tengok dari segi soalan ni tanya. Dia boleh cakap je 3 penyerang. Kenapa dia nak kata penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3? Dia boleh cakap je nak 2 pertahanan. Kenapa dia tulis pertahanan 1, pertahanan 2? Maksudnya dia pentingkan susunan yang ni. Dia nak ikut turutan 1, 2, 3. So, bila soalan A ni, ikut susunan. Dia pentingkan susunan. So, kita kena pakai P. So, nombor 1A, kita kena pakai P untuk A. Sebab dia pentingkan susunan. 1, 2, 3 kan. Okay. So, dia kata 12 orang pemain, nak pilih 5 orang. Okay, 12 orang. Okay, mula dia pilih 3 penyerang. 1, 2, 3. Okay. 12 P 3 kan. Sebab macam cakap tadi, sebab dia guna P, sebab dia ikut tu dia namakan 1, 2, 3 kan. Kalau dia kata 3 penyerang je contoh, nak 3 penyerang, kita guna C lah. Okey, so kita darab dengan pertahanan dia nak 2 orang, 1, 2. Okey, lepas kita pilih penyerang 12 tolak penyerang 3 orang kita ada pilihan lagi 9 orang. So 9 P 2. Nak pilih pertahanan 2. So, kita pun kira lah. 12 P3 darab dengan 9 P2. So, dapat 95,040. Okay, lepas tu dia kata pula lepas tu dia kata pula untuk bermain, ini nak pilih 5 pemain. B, untuk bermain di satu pertandingan pintar daerah. Okey, yang ni dia tak ada syarat. Pilihlah sesiapa saja pun. So, daripada 12 orang dia kena pilih 5 kan. So, bila tak ada turutan macam ni, kita pakai C je. 12C5. Teruslah. 12C5. 12C5 So, dapat 792. Okay, tengok contoh lain. Yang bawah tu kita teralih dah. Okay, mana ni? Okay, nombor 2. Kelas Al-Biruni mempunyai 25 orang murid. 3 wakil kelas itu terpilih bagi menghadiri satu kem motivasi. Cari bilangan cara untuk memilih wakil tersebut, nombor 2. Okey. So, dia ada 25 orang kan. 25. So, dia nak pilih 3. So, 25 C3 je lah. Kita kira 25 C shift kan. Cikgu tak ada shift. Cikgu pakai out kat sini. Calculator cikgu ni. So, dapatlah 2,300. Okey, yang cikgu tinggalkan yang lain untuk awak cuba. Okey.
So kita tengok muka surat 135. Okey, seorang ketua kelas ingin membahagikan 10 rakan kelas kepada 3 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang, 3 orang, 5 orang. 2, 3, 5. Cari bilangan cara pembahagian ini. Okey. Memula ada 10 kan. Okey, dia dah buat kat sini tapi cikgu nak buat kat bawah ni. Mula ada 10 orang. Nak pilih untuk satu kumpulan tu nak 2 orang. So dia pilih 2 orang dulu. 10C2. Kemudian lepas dah pilih 2 orang, 10 tolak 2 kan tinggal 8 orang je untuk dia pilih. So kumpulan 2 dia ada 8 orang pilihan je. Nak pilih 3. 8C 3. Dan lepas dia pilih 3 dah, 8 tolak 3 tinggal 5 orang je. Okey, 5 dia memang kena pilih 5 dah. So 5C 5. So kira semua sekali ni awak dapat lah. Kira je 10. Okey, ya. Cikgu ni nak buat balik. Kira sorry. Okey, kira lah yang cikgu tulis kat sini. Sorry, okey. Kira teralih pula. Kira yang cikgu tulis kat sini. So nanti dapatlah jawapan lah. Nombor 17. Satu pasukan bola sepak terdiri daripada 17 pemain tempatan, 3 pemain import. Seorang jurulatih perlu memilih 11 pemain utama untuk bertanding dalam satu perlawanan dan mengambil 2 pemain import. Cari bilangan cara supaya 11 pemain utama boleh dipilih. Okey. So, pemain import dia nak 2 orang. Daripada berapa pemain import ada? Daripada 3 orang pemain import kan? 3. Maksudnya, kalau import dah 2 orang, maknanya 11 tolak 2 sama dengan 9. So, 9 orang lagi adalah pemain tempatan. Pemain tempatan ada berapa orang? Ada 17 orang. So, kita boleh ambil 17 pemain tempatan, pilihlah 9. Okey, darab dengan pemain import 3 orang, pilihlah 2 orang. Asalkan jumlah yang bawah ni 11 kan. 9 campur 2 dah cukup 11 kan. Okey, kira yang ni. So, dapatlah jawapan lah. RM72,930. Kita kira 17C9 darab dengan 3C2. Okey. Kita tengok satu contoh lagi, muka surat contoh 18. Okey, Encik Samad perlu memilih 3 jenis motif batik daripada 4 motif batik organik dan 5 motif geometri. So, nak 3 jenis daripada 4 motif organik dan 5 motif geometri. Cari bilangan cara memilih sekurang-kurangnya 1 motif organik dan 1 motif geometri. Okey. So, kita kena buat jadual kat sini. Ni organik. Ni geometri. Teralih pula. Sorry. Teralih. Sorry. Sorry. Macam ni. Organic geometry. So, kita nak semua sekali ni kita nak 3 jenis 3 jenis semua sekali. Okey. So, dia kata dia nak bilangan cara 1 motif organik dan 1 motif geometri. Okey. Maksudnya kalau sekurang-kurangnya 1, maksudnya X lebih besar sama dengan 1. Ni sekurang-kurangnya kan. So, kalau organik 1, dia pilih. Geometri dia kena pilih 2 sebab nak cukupkan 3 kan. So, kalau organik 2, geometri dia kena pilih
1. Nak cukupkan 3. Ia tak boleh jadi kosong untuk organik sebab dia kata sekurang-kurangnya kena 1. Kan? Dua-dua pun sekurang-kurangnya tak boleh. Organik tak boleh kosong, geometrik pun tak boleh kosong. So, pilihan kita ada 2 pilihan ni je. Sama ada organik 1, geometrik 2 ataupun organik 2, geometrik 1. Okey. So, cikgu buat atas ni senang. Organik ni ada 4. Okey. Geometrik ada 5. Cikgu buat macam ni. Okey. Kita kena buat satu-satu. So, 4 organik pilih 1. Jadi, 4 C1 darab dengan 5 geometrik pilih 2. 5 C2. Okey, yang tu satu pilihan. Tambah pilihan lain. 4 organik ni pilih 2. 4 C2 darab dengan 5. Wah, sorry. Teralih. 5 organik pilih 1. 5 C1. So kita kira 4 C1 darab 5 C2, kira satu tempat. Yang ni kira satu tempat. Ni kira satu tempat. Okay. So bila kira dua-dua tu kita tambah lah. So dapatlah jawapan. Okay. Yang tu pilihan yang kita ada. Okay. Okay, cikgu buat satu soalan. Cikgu buat 4.8 nombor 3 ni. Okey, terdapat 5 orang gaduhan lelaki dan 6 orang gaduhan wanita menghadiri satu seti semuduka di bawah syarikat. Cari bilangan cara bagi jika memilih 7 orang pekerja jika semua gaduhan lelaki dan 2 orang gaduhan wanita mendapat pekerjaan. Okey, ini macam sama macam tadi. Awak buat petak sikit. Buat petak. Lelaki, wanita. Okey, dia nak berapa? Semua sekali dia nak 7. 7 semua sekali. Lelaki ada 5 semua sekali. Perempuan ada 6. Okey. Syarat yang A ni dia kata semua gaduhan lelaki. Dia nak semua lelaki terpilih. So gaduhan lelaki kan 5 kan? Dia nak 5 lelaki terpilih. Okey, L5. Kalau lelaki terpilih 5, perempuan terpaksalah 2 orang je boleh pilih. Sebab semua sekali dia nak 7 je kan. So 5 campur 2, 7. Okey, yang tu itu kena kita buat lah. Okey, so A dalam kerja dia semua lelaki terpilih, maksudnya lelaki ada 5, pilih 5, 5C5. Okey, kita darab dengan perempuan dia nak 2, perempuan ada 6. 6C 2. Kita kira 5C5 darab 6C2. So, kira-kira dapat 15. Okey, lepas tu seterusnya macam mana? Okey, awak boleh kira Okey, nombor 5 sekurang-kurangnya maksudnya X besar sama dengan 5. Sekurang-kurangnya 5 orang gaduh wanita mendapat pekerjaan. So, untuk wanita tu kita kena buat sekurang-kurangnya 5. Okey, kita padam yang tadi, jadual tadi tu. Tak payah padam. Lelaki 5, perempuan 6, tak berubah kan? Okey, sekurang-kurangnya 5 gaduh wanita. Kalau 5 gaduh wanita, lelaki mestilah 2 je. Sebab nak cukupkan 7 kan? Tengok kat cikgu petak cikgu buat ni. Okey, sekurang-kurangnya 5 maksudnya 5 dan ke atas. So maksudnya kalau perempuan 6, lelaki kenalah seorang je. Nak cukupkan 7 kan? Okey. Perempuan tak boleh 7 lah sebab untuk kita tak boleh buat 7 kosong. Sebab paling banyak pun perempuan ada 6 kan? So kita ada 2 pilihan ni saja. So kita buat 5C2 lelaki 2 orang dengan 6C5. Okey. Ni tambah dengan 5C1 untuk lelaki seorang dan perempuan 6C6. Okey, kita tambah 2 ni. 5C2 darab 6C5. Okey, kita kira lah. 5C2 darab 6C5. Dapat 60. Tambah dengan 5C1 darab dengan 6C6. So, dapat 5. So, kita tambah 60 tambah 5, 65. Okey, yang tu cara buat ya. Okey.
Okey, cikgu buat satu lagi. Cikgu buat nombor 1 ni. Latihan formatif 4.2. Buat ni. Okey, dengan menggunakan rumus NCR, rumus dia tu segera tunjukkan NCR sama dengan NC tolak R. Okey. Cikgu kena buat tempat yang lapang sikit. Okey. Dia bagi NCR sama dengan N faktorial per N tolak R faktorial. Disuruh tunjukkan NCR ni sama dengan NC N tolak R. Okey, yang ni sebenarnya kita kena main dengan rumus lah sebenarnya. Okey, yang ni sebenarnya dibagi rumus ni kan. Tapi kita tak selalu guna sebab kita guna kalkulator kan, lebih senang. Okey, macam mana kita nak buktikan daripada rumus ni dia akan bentuk jadi macam ni. Okey, first kali kalau kita ada bila kita ikut rumus ni NC, tapi R ni kita tukar jadi apa? N tolak R. Okey, R kita tukar jadi N tolak R. Maknanya kat sini kena tukar, kat sini kena tukar, kat sini kena tukar lah. Jadi N tolak R. R tukar jadi N tolak R. Kita masuk Okey, N faktorial atas tak efek. So bahagi bawah tu N tolak R tu tukar jadi N tolak R. Macam ni. Faktorial. Cikgu kita tinggal faktorial tengah ni. Okey. Lepas tu R tu juga jadi N tolak R faktorial. Jadi macam ni. Okey, kita pemudahkan N faktorial bahagi. Okey, dalam kurungan ni kita N tolak N, tolak-tolak A tambah R kan. Itu. Belakang ni N tolak R. Okey. So N faktorial bawah tu boleh hapus tu. N dengan N hapus. So jadi R faktorial je. Lepas tu ada N tolak R faktorial. So kita dapat sini NC N tolak R sama dengan ni. Sama dengan ni. Okey. So maksud dia kita dah tunjukkan lah. Kita dah tunjukkan benda ni sama dengan NCR. Sebab apa? Sebab apa yang dia bagi tadi, NCR ni, belah sini ni, sama dengan yang belah sini kita dapat. Okay, so kita dah buktikan dia sama. Tukar-tukar tempat je. Yang duduk sini, yang duduk sini. Tapi dah sama lah. Dia sama je. N faktorial, R, N tolak R faktorial, R faktorial. Sama je apa yang dia bagi untuk NCR.